Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah jami'an, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul lagi pada pagi yang mulia ini untuk menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad. Dan poin yang terakhir kita bincangkan masalah ialah tentang doa. Dan poin terakhir kita katakan yang sunnahnya, yang afdalnya kita berdoa di dalam solat. Tidak ada halangan, namun tidak ada halangan untuk kita berdoa selepas salat. Tidak ada halangan untuk kita berdoa selepas salat, namun tidak disunnahkan kita doa berjamaah dengan suara yang kuat, melainkan untuk tujuan mengajar. Okey. Katakanlah seorang ustaz ataupun imam tu dilihat pada kaumnya, tempatnya, doa dibacakan dengan tidak ikut sunnah Nabi SAW, contohnya dibacakan selawat yang bid'ah, yang pada selawat tersebut ada unsur syirik, maka ke atas imam dia membetulkan bacaan. Ataupun dia lihat jamaah di situ bila baca doa salah baris, contohnya grammarnya salah, kan? Kerana imam dia tak merhatikan masalah tu. Bila salah baca doa, maka imam nak tegur. Jadi antara tempat yang dia boleh tegur juga, dia bacakan doa dengan kuat selepas solat tu, namun tidak dilakukan secara berterusan. Tujuan dia untuk mengajar. Tidak dilakukan secara berterusan kerana takut dijadikan dia sunnah. Takut dijadikan benda tu sunnah. Maka atas ustaz tersebut hendaklah lakukannya sekali-sekala, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sebahagian solat yang bacaannya perlahan, Nabi baca dengan kuat. Itu yang kita dah buat pada kuliah yang lepas. Hari ini masuk pula masalah salam, mengucapkan salam, dan penjelasan bahawa memberi salam satu kali sahaja tidak dinukil secara akurat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dalam bab ni Ibn Qayyim memberitahu kita, nak meyakinkan kepada kita bahawa tidak ada satu salam saja dalam solat. Salam tak dilakukan dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mazhab Syafi'i macam mana masalah salam ni? Dalam mazhab Syafi'i macam mana dalam masalah salam? Okey, soalan, memberi salam wajib tak? Sebab apa? Sebab dia rukun min arkanis salah. Ruknun min arkanis salah. Yang 13 tu. Apa dia rukun yang keberapa? 12 ke 13? 12, 13 tertib. Okey, alhamdulillah. Okey, bagus tu, Maksudnya segar, pagi-pagi ni segar, Yang memberi salam. Okey, beri salam kita tahu dia wajib, rukun yang arkan salah. Kalau tak bagi salam, sebab tak sah. Melainkan mazhab Hanafi saja. Hanafi kata kalau dah habis tahiyat tak bagi salam,
bangun ke menunjukkan kita dah keluar dari solat, sah. Itu yang dinukilkan, diberitahu dalam kitab Al-Bayan oleh Al-Imrani. Okey. Salam berapa kali yang wajib? Di sinilah mahal niza'. Dekat sini tempat ada mahalul khilaf, tempat berlakunya perbezaan pendapat. Ada yang kata hanya salam hanyalah sekali tu yang wajib, yang kali kedua tu sunat. Apa dalil yang kata salam tu hanyalah sekali? Sebab apa ada hadis Nabi SAW, Nabi kata as-salah miftahus salah at-tuhur. Kunci salat adalah at-tuhur, wudu. Okey. Wa tahrimuha at-takbir. Maksudnya kita masuk dalam ihram, kita ihram salat. Ihram maksudnya apa? Tahrim tu kan bukan mengharamkan. Maksudnya ihram, bila kita pergi umrah, kita ihram masuk, kita start masuk dalam umrah, betul tak? Maka tak boleh buat benda-benda yang boleh membatalkan umrah. Lepas tu Nabi kata tahrimuha at-takbir. Masuk dalam salat tu takbir. Wa tahliluha at-taslim. Wa tahallul daripada salat, maksudnya keluarnya daripada salat itu adalah at-taslim. Hadis ni pendek, dalam Tirmizi dan lain-lain. Nabi kata apa? Miftahus salah at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Kataan at-taslim tu Nabi tak kata at-taslimatain. Nabi tak sebut dua kali, Nabi sebut sekali. Yang ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', mengatakan bahawa satu salam yang wajib, dua kali itu sunat. Dalil tu dalil tadi, hadis tadi lah. Tapi dalam buku nanti Ibn Qayyim kata tak, sebenarnya tak dinukil pun Nabi buat sekali. Dan dia akan mempertikaikan hadis-hadis yang kata Nabi hanya buat sekali. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian terkentut, sah tak solatnya? Sah. Sah. Okey. Begitu apa kata Ibn Qayyim. Apa ucapan minimum bagi salam? Assalamualaikum, cukup. Boleh tak kata salamun alaikum, tak pakai assalamualaikum? Salamun ada Zahara dia nak keluar fatwa. Tapi contoh Nabi SAW, salamun alaikum, dia tak pakai assalamualaikum. Dalam kuat dalam mazhab kita Syafi'i tak benarkan benda tersebut, tak sah. Lam yujzi'uhu, kata tak, tidak melepaskan dia daripada salat tadi. Okay, dia kena pakai assalamualaikum. Beliau SAW mengucapkan salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu pula ke sebelah kiri. Ini adalah perbuatan yang selalu beliau lakukan, yang dinukil 15 orang sahabat. Okey, benda-benda macam ni kita kena ambil perhatian. Nanti kita akan tengok dalam masalah kunut. Kita akan tengok benda yang Nabi selalu buat, akan banyak sahabat riwayatkannya, dan hampir tidak ada khilaf kat situ. Tapi bila benda tersebut Nabi kadang-kadang buat, Nabi kadang-kadang tak buat, dekat situ kita akan tengok ada perbezaan yang besar di kalangan para sahabat sendiri. Dalam masalah salam ni tidak ada khilaf. Lepas tu kita kata 15 orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Wa'il bin Hujur, Abu Musa Al-Ash'ari, Hudzaifah bin Al-Yaman, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah, Al-Barra bin Azib, Abu Malik Al-Ash'ari, Talq bin Ali, Aus bin Aus, Abu Ramthah, dan Adi bin Umairah radhiyallahu ta'ala anhum.
Diriwayatkan pula bahawa beliau SAW pernah mengucapkan salam satu kali ke arah wajahnya, yakni ke depan. Min tilqa'i wajhi. Hadis ni lah sebahagian ulama mazhab Syafi'i pakai hadis ni. Kita baca apa nota kaki 454 tu. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi nombor 296 kitab As-Salah bab ma jaa fi at-taslim fi salah, Ibnu Majah nombor 99, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dalam sanad terdapat Zuhair bin Muhammad Al-Makki. Riwayat para penduduk Syam darinya terdapat hal-hal mungkar. Dan ini salah, dan termasuk salah satunya. Hal-hal mungkar ni, ni sekarang ni sibuk dalam Facebook. Bila kita katakan perawi itu perawi yang mungkar, bukanlah perawi itu buat benda mungkar jahat. Itu orang tak faham hadis. Bila kita cakap benda ni, dia kata takkanlah Imam Tirmizi buat benda mungkar. Itu dia tak kerti belajar hadis. Ini masalah dalam setengah-setengah orang. Dia bila kita kata perawi ni mungkar, hadis ini mungkar, dia ingat mungkar tu kemungkaran. Jadi bila dia kata macam tu, dia tuduhlah, dia buat dalam Facebook. Nampak Ustaz Wahabi ni kata ulama-ulama hadis ni mungkar, buat kemungkaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkar maksudnya seorang perawi dia bawakan satu hadis yang perawi-perawi lain yang siqah tak riwayatkan, dan dia pula ialah perawi yang tak siqah. Contohnya kurang siqah. Okey. Jadi satu hadis syadz. Hadis syadz ni biasanya orang yang siqah, tapi dia orang lain tak siqah, semua siqah tapi dia kurang siqah. Mungkar ni dia tu sendiri tak siqah dan dia menyalahi riwayat yang ramai yang siqah. Contohnya dalam kelas ni ada satu pelajar yang betul-betul malas contohnya, ataupun paling tak kuat ingatan dia. Yang paling tak kuat ingatan dia. Yang lain semua hebat-hebat belaka. Dia seorang je bawa hadis tersebut. Itu panggil hadis mungkar. Ini bahasa simple lah, bahasa simple. Adapun yang syadz tu ialah semua hebat-hebat, tapi ada satu tu kurang hebat. Yang tadi tu teruk benar hafazan dia, ini kurang hebat, kurang sikit. Dia menyalahi sikah-sikah lain. Orang panggil itu syadz. Ini dia hukum oleh sebagian ulama tentang hadis gerakkan jari tu, orang kata hukum tadi tu syadz. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkar, jadi bila sebut mungkar, bukannya kemungkaran. Ingat benda ni tuan-tuan sekalian, supaya tidak terpedaya dengan apa yang terkeluar di dalam media apa semua. Okey. Namun berita itu tidak dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari jalur yang sahih, kata Ibn Qayyim. Adapun yang paling baik di antaranya adalah hadis Aisyah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi salam satu kali, Assalamualaikum, seraya mengeraskan suaranya sampai membangunkan, menyedarkan kami. Kuat tak? Assalamualaikum. Kalau kita jadi imam, kita kena baca kuat-kuat, jangan malu-malu Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tentang dia malu kat siapa, Wallahualam. Dia malu cakap Allahu Akbar, semua lain tak dengar. Okey. Ini sebab dia tak confident agaknya. Hadis ini memiliki cacat, kata Ibn Qayyim. Dikutip dalam kitab-kitab As-Sunan, akan tetapi berkenaan dengan salat malam. Betul terkejut sahabat tu salat malam kan? Sedangkan mereka yang meriwayatkan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang 2 kali salam, mereka menceritakan apa yang mereka saksikan baik pada salat fardu maupun salat sunnah. Maksudnya, yang pertama, hadis tadi, hadis bin Aisyah tu salat malam. Adapun yang salam 2 kali semuanya solat fardu. Ini cara Ibn Qayyim nak terjih, nak menguatkan pendapat. Di samping itu, hadis Aisyah tidak tegas mengatakan Nabi SAW mencukupkan 1 kali salam. Aisyah hanya mengabarkan bahawa Nabi SAW mengucapkan 1 kali salam yang membangunkan mereka tanpa menafikan salam yang lain. Dia kata Ibn Qayyim, dia kata Nabi bagi 1 salam, macam kita katalah, dia bagi 1 salam yang betul kuat sampai orang terkejut. Tapi adakah maksud statement tadi mengatakan dia tak bagi salam 2 kali? Macam dia tu bagi mamat tu 1 buah pengsan terus, tapi tak semestinya 1 buah. Okey, wallahu a'lam.
Bahkan Aisyah tidak menyinggung, tidak menyentuh persoalan ini. Namun sikap pasif Aisyah dalam hal itu tidak boleh didahulukan atas mereka yang menukil secara akurat dan autentik. Ditambah lagi autentik bahasa Indonesia macam tu kan, autentik. Senang kerja, tak payah tukar-tukar, macam autentik terus. Ditambah lagi jumlah mereka lebih banyak serta hadis mereka lebih sahih. Ni sebagian besar hadis mereka adalah sahih dan selebihnya adalah hasan. Ni kata Ibn Qayyim, dia menguatkan bahawa 2 kali lagi kuat. Abu Umar Ibn Abdul Bar berkata, diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah salam 1 kali dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah dan Anas. Hanya sahaja hadis itu memiliki cacat. 1 hadis pun tidak ada yang dinyatakan sahih oleh para ahli hadis. Ibn Abdul Bar, ulama mazhab Maliki. Kemudian beliau menyebutkan cacat bagi hadis Sa'ad yang berbunyi, sesungguhnya Nabi pernah salam 1 kali dalam salatnya. Beliau Ibn Abdul Bar berkata, hadis ini keliru dan salah. Adapun hadis yang sebenarnya berbunyi, Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya beliau Ibn Abdul Bar mengemukakan hadis dari jalur Ibn Mubarak dari Mus'ab bin Thabit, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad bin Waqqas, cucu Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Aku melihat Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri sampai seolah aku melihat ke sisi pipi beliau. Dan Nabi beri salam macam tu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai boleh nampak pipi Nabi. Nabi tak kembung. Dia slim. Maksudnya betul-betul dia pandang. Kalau orang kembung sikit je nampak pipi dia. Dia betul dia pusing ke kanan. Okey. Beliau Ibn Abdul Bar melanjutkan, maka Az-Zuhri berkata, kami tidak mendengar. Dengar statement ni bagus. Kalau kita baca ni pengajaran kepada kita, sebahagian daripada kita ni yang mudah nak hukum benda tu tak ada. Okey, dengar kata Ibn Abdul Bar melanjutkan, Imam Az-Zuhri, maka Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri hebat ni, Ibn Shihab Az-Zuhri min salafil ummah, min salaf yang hebat, hafal ratusan ribu hadis. Tapi dengar apa kata dia, kami tidak mendengar yang demikian di antara hadis Rasulullah. Aku tak dengar pun, aku tak dengar ni hadis-hadis Nabi. Lalu Ismail bin Muhammad berkata kepadanya, apakah setiap hadis Rasulullah kau dengar? Kau dengar semua hadis ke? Itu ayat dia. Dia kata, dia menjawab, tidak. Ismail bin Muhammad bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Kau dengar separuh pada hadis Nabi? Jawab, tidak. Maka Ismail bin Muhammad berkata, kalau begitu anggaplah hadis ini daripada separuh yang kau tak hafal lagi tu. Maksudnya jangan, nampak hebat ni ulama kita hebat tu, dia adab kan. Dia adab kan. Kita ni adalah baru belajar sikit-sikit terus je. Ni tak ada dalil. Kalau kita tak ada dalil, yang kata tu masyaikh, sebutlah masyaikh mana yang tak ada dalil. Bukannya kita. Contohnya kita masalah sekian-sekian, kita tak ada dalil. Rupanya ada dalil dalam masalah tu. Dan benda terkena daripada diri saya sendiri. Dia masa mula-mula belajar semangat. Bila semangat tu tak ada dalil. Lain apa yang kita mengaji tak ada dalil. Rupanya tak sampai lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam dulu saya pernah engkar orang yang dia kata kalau batal solat pegang hidung, kemudian keluar. Saya engkar benda tersebut. Rupanya memang ada hadisnya. La astaghfirullahal azim. Rupanya ada hadis tersebut, hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW kata, idza ahadaka ahadukum fi salat, bila kamu ni ahdatha, batal wuduk ketika salat, maka falyakhudh bi anfihi thumma yansarif. Maka pegang macam pegang hidung dia, kemudian beredarlah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bila syarahkan hadis ni, dia kata apa tujuan dia? Supaya orang yang ada kat sekiri kanan anggap sebenarnya dia baca nak buang hingus, sebenarnya dia kentut. Sebenarnya dia kentut. Tapi janganlah buat upacara macam bukan macam tu. Yang kita engkar tu upacara tu. Dia bukan ada style tertentu macam ni. Macam ni pak tu tunduk 3 kali macam upacara pengambil apa, tak kan. Maksudnya macam batal buat macam macam kita nak buang hingus. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dia kata supaya kita ni dalil bahawa kita ni buat benda yang tak menyebabkan kita malu depan orang. Dalil bahawa malu nak jaga istihya, kita malu menjaga daripada cakap benda yang tak elok,
menyebabkan orang kurang qillatul adab, kurangnya adab dari sisi orang ramai. Itu antara benda yang saya silap lah. Wa inni astaghfirullahal azim. Kat sini kita ada dalil bahawa kadang-kadang kita jangan cepat hukum. Cek dulu, bertanya para masyayikh dulu dalam masalah ni supaya kita tak tergesa-gesa. Adapun apa yang telah ulama-ulama kita yang kibar, yang besar telah menghukum bahawa benda tersebut tidak ada dalilnya, tak sabit dengan Nabi SAW, maka ketika itu kalau kita nak sebarkan dan kita tersandarkan kepada syekh yang sebut tu, supaya orang tak kata Muhammad ni macam bagus je, kata tak ada dalil. Kita sandarkan yang kata tak ada dalil ni Syekh Albani rahimahullah ta'ala kata tak ada dalil. Contohnya. Barulah itu adab kita, adab terhadap ilmu. Patah balik ke kisah ni. Jadi Nabi SAW bagi salam 2 kali. Beliau Ibn Abdul Bar berkata, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW pernah beri 1 kali salam 1 kali, tidak ada yang menisbahkannya kepada Nabi SAW kecuali Zuhair bin Muhammad. Mana Zuhair ini? Tak datang. Kat Johor. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya. Ayah ni siapa? Zubair. Zubair ni siapa? Zubair Al-Awwam, sahabat Nabi. Zubair Al-Awwam ni siapa? Dari Aisyah. Zubair Al-Awwam ni anak Asma. Urwah bin Zubair ni anak Asma juga. Urwah bin Zubair. Zubair suami si Asma. Asma ni siapa? Adik-beradik Aisyah. Sebab tu kalau kita tengok banyak hadis Urwah bin Zubair, Urwah banyak dengar hadis daripada Aisyah. Sebab tu makcik dia. Dalil bahawa apa dia? Dalil bahawa orang perempuan pun hebat ngaji hadis juga. Ni orang lelaki je. Jadilah kita ni kat rumah jadi muhaddis di kalangan anak-anak kita. Anak kita buat je bagi hadis, anak kita buat bagi hadis. Jadi nanti anak dia kata, aku pernah mendengar ibuku mengatakan hadis Nabi SAW. Barulah mantap. Ini Upin Ipin je. Kan betul Upin Ipin kata macam ni dengan ayah? Macam anak saya lah. Bulan Ramadan tak ada hantu gaya. Saya cakap Upin Ipin. Sementara Zuhair bin Muhammad dikenal sebagai perawi yang dhaif di kalangan para pakar hadis. Dia banyak melakukan kesalahan. Ini saya kata riwayat mungkar tadi. Dia perawi yang dhaif, kemudian banyak melakukan kesalahan. Kemudian bersalahan pula hadis dia dengan perawi-perawi yang sahih, yang siqah, yang hebat. Ini yang dimasukkan hadis Bukan yang dia buat zina ke di benua Arab, bukan. Hadis pernah disebutkan daripada Yahya bin Ma'in, maka beliau berkata, hadis Umar bin Abi Salamah dan Zuhair dhaif, lemah dan tidak dapat dijadikan hujah. Tapi kata pentahqiq hadis ni, baca bawah tu. Bahkan hadis Aisyah diriwayatkan dari Jalur bin Zuhair memiliki beberapa riwayat pendukung yang dapat menguatkannya. Dia kata pula, tak, sebenarnya ada riwayat-riwayat pendukung. Maksudnya apa? Yalah, jalan Zuhair bin Muhammad ni lemah, tapi ada riwayat-riwayat lain yang sokong dia. Itu ulama hadis ni, subhanallah. Dia defend macam mana kan? Dia defend hadis Nabi. Taklah buat tu melainkan untuk defend hadis Nabi, untuk defend amalan tadi. Maka dia kata apa? Al-Hakim berkata dalam kitab Al-Mustadrak setelah mengutip hadis Aisyah yang marfu', yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan juga oleh Buhaib bin Khalid dari Abdullah bin Umar, dari Al-Qasim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Aisyah dalam satu kali. Sanad riwayat ini sahih dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, diriwayatkan Baqi bin Makhlad dalam musnadnya. Ini musnad Baqi bin Makhlad, kita dah dengar ni biasanya. Hatta talibul ilm pun jarang buka kitab ni. Okey. Dari riwayat Asim bin Hisham bin Urwah secara marfu'. Nampak? Cucu-cucu yang keempat pun ahli hadis lagi. Asim bin Hisham bin Urwah bin Zubair. Ini barakah para sahabat. Menurutku Asim di sini adalah Ibnu Umar dan dia perawi dhaif, lemah. Telah keliru orang yang mengira bahawa dia adalah Ibnu Sulaiman Al-Ahwal. Wallahu a'lam. Al-Hafiz menegaskan sebahagian dari permasalahan ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya.
Abul Abbas As-Siraj dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha melalui jalur yang lain. Lalu keduanya meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa dari Sa'ad bin Hisham dari Aisyah. Maksudnya bukan jalan Zuhair saja. Nampak tak? Ada juga jalan Zurarah bin Aufa dari Sa'ad bin Hisham dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu apabila witir dengan 9 rakaat beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8, lalu beliau memuji Allah, mengingatkannya, kemudian berdoa, selanjutnya bangkit dan tidak salam. Kemudian salat rakaat yang ke-9. Ini kalau kita sembahyang witir 9 rakaat, dia tak ada dua kali salam. Dia buat 9 kali salam, maka rakaat ke-8 tu duduk tahiyat awal. Kemudian rakaat ke-9 tu tahiyat akhir. Okey, lalu duduk dan berzikir kepada Allah, berdoa, kemudian salam 1 kali. Ni kita kata dalil tadi. Dalil oleh orang yang pegang 1 kali salam ni. Kemudian salam 1 kali, selanjutnya beliau salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Hadis ini sanadnya sesuai dengan syarat Muslim. Syarat Muslim tu syarat perawi hadis dalam dipandang pada pendapat Imam Muslim. Dalam Nailul Awtar, ini kitab yang bagus juga. Fi Syarhil Muntaqal Akhbar. Kitab Nailul Awtar ni kitab fiqh sunnah yang mantap. Dia bagi hadis semua dikumpulkan dan disyarahkan. Kitab Nailul Awtar ni ada dijual, bahkan dia telah diterjemahkan. Bahkan diajar oleh ustaz kita, Ustaz Zain, Ustaz Mat Zain. Dia mengajar Mat Zain kan, mengajar di Gombak, di Segambut dah. Di Segambut dia ada kitab Nailul Awtar, kitab yang sangat bagus. Mungkin kalau dah khatam Zadul Ma'ad ni boleh kita baca Nailul Awtar pula. Ini baru jilid 1. Ada lagi 8 jilid. Okey, insya-Allah. Setahun 8 tahun lah, insya-Allah. Syaukani berkata, para ulama yang berpendapat bahawa salam 1 kali masyru' disyariatkan adalah Ibnu Umar, Anas, Salamah bin Al-Aqwa dan Aisyah radhiyallahu anha dari para sahabat Al-Hasan Ibn Sirin dan Umar Abdul Aziz. Maksudnya pendapat ni kuat juga. Bukan kata pendapat tak kuat langsung. Dia kata salam yang wajib tu 1 kali. Bila kita kata salam 1 kali itu, tidaklah maksudnya kita katakan ulama menafikan bahawa ulama kita kata sunnah yang 2 kali. Tak. Bahkan Mazhab Syafi'i mensarihkan, menjelaskan bahawa memang sunnah 2 kali. Sunnahnya 2 kali. Tapi cuma nak kata wajib tu apa Malik Al-Auza'i Al-Imamiyah, salah satu pendapat Al-Imamiyah, maksudnya Syiah Syiah Imamiyah. Lalu Awtar ni bagus sebab dia duduk, Syekh ni Syaukani duduk kat Yaman. Mesti Yaman ada Syiah juga. Jadi dia ni tahu juga mazhab Syiah, mazhab fiqh Syiah. Sesatu pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan lainnya. Adapun mereka yang berpendapat disyariatkan salam 1 kali, berbeza pendapat apakah yang kedua itu wajib atau tidak. Jumhur berpendapat salam yang kedua itu mustahab, disukai. An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, para ulama yang dapat dijadikan pijakan, jadikan rujukan, telah ijma' bahawa tidak wajib kecuali 1 kali salam. Al-Imam Nawawi ni kata para pengkaji kita, bukan saya yang kata. Imam Nawawi ni antara ulama yang cepat kadang-kadang sebut ijma', sedangkan mereka tak ijma'. Bila ijma' dah sepakat semua, kalau lawan berdosa. Lepas tu bila ijma' lepas tu kata ada tu ulama sebahagian kata nak declare ijma' ni, kata kamu tahu semua orang dah tanya semua ulama ke macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Saudara At-Tahawi bersama yang lainnya mengutip dari Al-Hasan bin Salih bahawa dia telah mewajibkan 2 kali salam. Dan itu adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ini pula pendapat sebahagian sahabat Malik. Sahabat Malik mana ni? Sahabat Malik mana ni? Malik bin Anas lah, Imam Maliki, sahabat Malik. Maksudnya ulama-ulama mazhab Maliki. Bahkan Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahawa ia juga adalah pendapat sebahagian penganut mazhab Zahiriyah. Zahiriyah ni mazhab yang pakai zahir hadis je, yang pakai zahir hadis mata-mata. Jadi kesimpulannya apa? Saya rasa yang rajih pendapat masalah ni adalah yang wajib 1 kali salam. Yang salam kedua itu adalah sunnah Nabi SAW. Dalam masalah ni mazhab Syafi'i kuat kan. Nanti kita kata bukanlah sunda kata mazhab Syafi'i tak betul. Ada setengah orang kata bila Wahabi kata Syafi'i tak betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Ibnu Abdul Bar berkata, adapun hadis Anas tidak dinukil kecuali dari jalur Ayyub As-Sukhtiyani.
As-Sikhtiyani, As-Sukhtiyani cara sebutnya. As-Sukhtiyani. Kau tak silap saya lah. As-Sikhtiyani, tak Sukhtiyani. Dari Anas, sedangkan Ayyub menurut pakar hadis sedikit pun tidak mendengar dari Anas. Ulama boleh tahu dia dengar ke tak dengar hadis daripada perawi tersebut. Dia kaji, dia tengok tarikh ni, dia tengok kat mana dia tinggal, dia tengok kat mana guru-gurunya. Macam saya katakan, kalau saya mendengar hadis ini daripada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz meninggal tahun 19 ke 2000? 2000 lah, sekitar tahun 2000. Saya baru habis SPM 2 tahun. Jadi pergi sana pun tidak. Macam mana kamu katakan mendengar hadis ni daripada Ibn Baz terus dari telinga dia? Maksudnya mustahil. Mustahil mana boleh, sebab saya tak pergi sana, kat Malaysia lagi. Ataupun saya dengar hadis daripada Syekh Albani rahimahullah. Saya dengar Syekh Albani kata daripada mulutnya live. Bohonglah kamu. Syekh Albani meninggal 99, kau kat Malaysia lagi, baru habis SPM, main bola lagi. Okey, kalau dia kata dia dengar daripada radio, rekod dia kena cakap saya mendengar daripada rekod radio, tu ulama hadis. Jangan kamu tak ada kata dia berkata kepadaku. Dia hanya boleh kata daripada. Dia panggil an. Jadi kita belajar sebelum ni kan, riwayat an-anah, maksud daripada je. Daripada Syekh bin Baz. Dia tak kata aku mendengar hadis daripada Syekh bin Baz. Ada beza tak? Ulama hadis benda ni pun dia cek. Dia nak perhatikan bahawa apa yang betul daripada mulut orang tu autentik. Kalau kata daripada Syekh bin Baz, maksudnya mungkin daripada tu dia ambil daripada majalah boleh, daripada buku boleh, daripada kaset boleh. Jadi kalau dia kata dia telah menceritakan kepadaku, tu lain. Dia dengar direct. Dan daripada tu pun, kalaulah sebenarnya dia ambil daripada majalah, dia ambil daripada ni, kalau dia kata daripada Syekh bin Baz, itu pun tak boleh juga. Kalau dia terkenal buat macam tu, ulama kata dia ni terkenal sebagai orang yang mudallis. Dia tak dengar daripada guru tu, tapi bila dia sebut macam seolah-olah dia dengar daripada guru tadi. Ulama hadis benda macam ni pun dia tak tengok, tak terima. Itulah kita zaman sekarang ni, zaman wartawan. Wartawan ni suka dia quote benda yang tak betul, untuk mensensasikan berita tersebut. Ini berdosa dalam Islam. Siapa yang mengatakan saudaranya berbuat sekian dan sekian, sedangkan dia tak buat sekian dan sekian, fahuwa ala radghatil khabal, dia di atas cairan besi panas di akhirat kelak. Allah Ta'ala akan cabut benda tersebut sehingga dia tarik balik statement dia tadi. Bahaya cakap macam tu. Ya, wallahu ta'ala alam besar. Okey, kat sini dalam surat 370 ni masih lagi Ibn Qayyim mempertahankan salam 2 kali ni, Beliau menambahkan, diriwayatkan pula melalui jalur mursal dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka salam 1 kali. Hadis mursal ni apa maksudnya apa? Al-Hasan berkata, sesungguhnya Nabi SAW salam 1 kali. Al-Hasan ni siapa? Kalau saya sebut Siti berkata, orang kata mesti tengok Siti Nurhaliza, orang tak kata Siti lain lah. Orang tak kata Siti Aisyah ke Siti apa, orang kata Siti keluar TV, orang tak kata Siti lain lah. Mereka terkenal kan Siti kan, betul tak? Orang tak kata boleh Ella, berkata tak Ella lain. Dan banyak lagi Ella, maksudnya terkenal dengan nama disebut kan. Al-Hasan berkata, Hasan mana ni? Bukan. Bukan. Hasan mana ni? Al-Hasan Al-Basri. Ketahuilah bila kita buka kitab-kitab, kita dengar bila berkata Al-Hasan, tidaklah merujuk kepada Al-Hasan, melainkan Al-Hasan Al-Basri. Saja tadi nak perli tadi tu. Al-Hasan Al-Basri. Okey, Al-Hasan Al-Basri ni dia generasi sahabat ke tabi'in? Dia tabi'in. Macam mana tabi'in boleh kata Nabi SAW buat? Tabi'in maksudnya dia tak sempat jumpa Nabi, dia jumpa sahabat je. Macam mana pula dia kata Nabi SAW buat sekian dan sekian, sedangkan dia tak pernah tengok Nabi? Inilah dia panggil hadis mursal. Allahu Akbar. Ustaz ni beratnya kelas ni Ustaz, macam-macam mursal lah, apalah, perawi pendukung.
Tak apa, bagi ini nak melambatkan penuaan, nak melambatkan penuaan anda, tak nak bagi nyanyuk, nak bagi otak aktif. Maksudnya hadis mursal ni maksudnya seorang yang tak pernah jumpa Nabi, tapi dia kata Nabi buat. Maksudnya Al-Hasan dia dengar daripada someone, tapi dia tak bagi tahu siapa. Ini mursal. Hadis ni mursal. Mursal ni kata mazhab Syafi'i dia tak boleh pakai kecuali daripada tabi'in yang hebat-hebat. Contohnya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Contohnya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Jadi mazhab Syafi'i pakai riwayat ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cantik. Dia kata daripada sahabat, maksudnya dah jadi hadis yang bersambung lah, hadis muttasil lah, hadis marfu' lah. Hadis muttasil lah, maksudnya daripada sahabat kata daripada Nabi SAW. Maka kata Nabi dia kata sahabat dia kata dapat. oh, kalau kata hadis sahabat tu panggil mursal sahabi. Mursal sahabat. Atau kalau sahabat tu sempat jumpa Nabi, maka hadis tu dia kata sahabat berkata. Contohnya sahabat berkata, Nabi SAW buat. Itu hadis dia terima. Dia anggap sebagai hadis marfu'. Itu dah anggap sebagai hadis marfu'. Mursal sahabi ni macam mana? Sahabat yang tak sempat jumpa ataupun sahabat yang tak tengok keadaan benda tu berlaku. Contohnya Aisyah, dia ceritakan pasal kejadian Nabi SAW dapat wahyu dekat Gua Hira. Masa tu Aisyah berapa tahun? Kan kecil lagi. Nampak tak? Aisyah tak kahwin dengan Nabi SAW lagi. Masa isteri Nabi seorang je, Khadijah. Belum bersalin lagi agaknya kan? Mungkin. Ya betul. Masa dia kahwin, Nabi kahwin masa tu 6 tahun. Mungkin tak bersalin lagi. Mak dia tak bersalin dengan dia lagi. Jadi Aisyah, bila dia cerita hadis tu, dia kata, Aisyah kata apa? Sesungguhnya perkara yang pertama sekali Nabi SAW dapat wahyu adalah seperti mimpi yang jelas. Aisyah dapat daripada mana ni? Ada kemungkinan daripada sahabat yang lain. Ada hadis dia kata masa awal dia boleh hafal ya, dia tahu ayat yang mana. Masa dia dah mungkin dalam 6 ke 7 tahun. Ya betul. Tapi masa perjanjian mendapat wahyu tu, Aisyah tengok tak Nabi bawa wahyu? Tak kan? Jadi Aisyah dengar daripada orang lain sini. Kalau daripada Nabi, mesti dia kata Nabi SAW telah berkata, mula-mula yang dapat wahyu kepadaku adalah seperti mimpi yang jelas. Nampak tak? Mari dapat cerita daripada orang lain. Begitu kan sahabat Cak Abu Hurairah, yang lain-lain, yang bila diceritakan pasal Isra' Mi'raj contohnya, sedangkan dia tak Islam lagi zaman tu. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Dah 7 tahun lepas Hijrah baru Abu Hurairah masuk Islam. Maksudnya Abu Hurairah dengar daripada sahabat yang lain, tapi dia tak beritahu siapa sahabat yang lain tu. Tapi di kalangan para, kalau sahabat cakap macam tu, dia tak efek benda riwayat dia. Sebab sahabat semuanya orang yang kita percayai. Okey lah. Faham Aku tak puas hati. Jelas ke penjelasan saya? Okey, Allahuakbar. Itu ringkas lah tu. Takut nanti confuse. Ustaz ni saya pertama kali datang kuliah ni, saya tak faham Ustaz kata sepatah haram pun. Mereka berkata ia adalah pengamalan yang mutawatir dari generasi ke generasi. Maksudnya Nabi sentiasa buat 2 kali salam. Dan seperti itu dapat dijadikan hujah, namun kejadian tidak tersembunyi lagi berulang-ulang setiap hari. Itu yang bagi salam sekali tadi. Namun metod mereka itu tidak disetujui oleh para ahli fiqh selain ulama Madinah, dan kebenaran berada di pihak pakar ini. Sunnah yang dinukil accurate dari Rasulullah SAW tidak dapat dikalahkan. Ini Ibnu Qayyim dan ditolak oleh pengamalan penduduk mana-mana pun. Para umara, pemimpin telah membuat hal-hal baru dalam pelaksanaan salat baik di Madinah maupun di daerah lainnya, di mana hal-hal itu terus dipraktikkan sehingga saat ini. Ini kata Ibnu Qayyim. Tak boleh berdalilkan dengan ramainya orang buat. Sebab tadi dia kata ramai orang buat salam sekali ni. Ibnu Qayyim mana boleh? Tak boleh berdalilkan dengan ramainya orang buat, walaupun di Madinah, dia kata.
walaupun di Madinah. Asal antara pegangan mazhab Maliki ialah amal ahli Madinah kan, amal ahli Madinah. Okey. Walaupun ni penduduk buat tu penduduk macam tu kat Malaysia, walaupun orang ramai buat, itu bukan dalil bahawa benda tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan kita. Sebab pemimpin boleh saja tambah benda yang tak perlu kita ada. Macam sekarang lah, cukup lah komen kat situ je. Macam banyak-banyak lah sekarang ni. Selawat bergendang apa semua ni kan, dah ramai pemimpin yang bawa. Jadi kalau orang kata ni pemimpin yang buat, samalah juga macam orang dalam Quran Allah Ta'ala sebut orang musyrikin tu. Bila dia kata ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul, dia kata milah sini kepada Allah dan Rasul. Dia kata apa? Nahnu wajadna ala ummatin. Kata kami ni atas dengan satu dah sebati dalam masyarakat kita dah. Wa inna ala atharihim yaqtadun. Dan kita ikut apa yang orang ramai dah buat lah, apa yang pimpin orang dulu dah buat, teruskanlah. Tak boleh. Ila Allah wa ila Rasul. Kita ikut apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sebut. Adapun pengamalan penduduk Madinah yang dapat jadikan hujah hanya terbatas pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Yes. Kalau zaman Khulafa' Ar-Rashidin, zaman para sahabat tengah ramai lagi di Madinah, boleh jadikan hujah. Sebab itu semua sahabat-sahabat, semua pakar-pakar pun dalam tu. Tapi lepas zaman tu, tak boleh ikut lagi lah. Hatta di Mekah sekalipun. Kalau kita pergi Mekah, tengok ramai orang Mekah buat macam ni, bukan dalil. Bukan dalil. Saya tengok ramai orang Mekah bayar upah orang nak pergi Jemaah Hajarul Aswad. Dia kata, kita boleh buat lah, jangan. Saya tengok ramai je perempuan sembahyang kat depan bila tang solat fardu. Jangan ikut ramai. Okey. Sunnah yang menjadi pemutus di antara manusia bukanlah pengamalan seorang setelah Rasulullah SAW dan para khalifahnya. Hanya kepada Allah kita mohon taufik. Okey, panjang-panjang kita cerita ni kat 40 minit. Kesimpulan dia apa? Salam tu 2 kali. Masya-Allah. Bincangan dia dalam, bincangan dia agak dalam. Salam sunnahnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Syalbani dan kita sifatu salah ada banyak cara disebut. Assalamualaikum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma perkataan wabarakatuh dan mazhab Syafi'i tak terima. Lepas tu kalau kita tengok juga belakang kita salam, kita solat dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang terkejut, tak pernah aku dengar. Bukan tak nak tinggalkan sunnah, bukan. Dan itu meninggalkan yang lebih aula. Meninggalkan aula kerana nak menjaga yang aula pun tak ada masalah, kata Ibn Taymiyah rahimahullah. Aula kita ikut sunnah, tapi benda tu pun sunat. Faham tak? Sunnah yang sunat. Kalau tinggalkan wabarakatuh pun tak beri efek kepada solat kita. Nak buat tu sunat, kalau lepas tu bergaduh haram. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu kata fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu berselisih. Fatafshalu, kamu akan fail. Wa tadhhabu rihukum, kamu akan hilang rasa lapang dada dengan saudara kamu. Cukuplah. Kalau tak ada hal, janganlah kita tambah. Tapi kalau belakang kita semua belajar kelas Zadul Ma'ad macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang dua, betul ke ustaz dia kata? Yang keliling kata betul lah. Jadi dia pun rasa lapang dada. Macam itulah caranya. Kalau dalam kitab Al-Bayan oleh Imam Amrani, dia jelaskan masalah salam ni dengan begitu detail. Dia bukan makamnya. Masa bagi salam sebelah, masa imam bagi salam, apa niat masa dengan bagi salam tu? Bagi salam kat malaikat, bagi salam kat orang Islam, bagi salam kat orang belakang kita, macam-macam. Bagi salam sebelah kiri, bagi salam kat malaikat, bagi salam Muslim. Kalau semuanya seorang-seorang, bagi salam kat belakang, bagi malaikat. Bagi salam kiri, bagi kepada malaikat. Macam-macam lah ni. Masalah ni detail, bukan makamnya di sini untuk kita masukkan. Yang Ustaz yang satu salam tu, adik-adik buat. Kalau sekali kita buat tadi kan. Kalau kita buat satu kali salam, sahlah sebenarnya. Tapi sekarang ni, kenapa kamu tinggalkan salam yang kedua? Soalan. Tak ada sunnah Nabi kita. Sunnah Nabi yang 2 kali sekali.
Dua ada kan? Nabi pernah buat sekali, selalu 2 kali. Lepas tu, niat kamu nak buat sekali tu, nak sekali tu kenapa? Bukannya ada sakit leher ke, bukan nak terkentut ke, bukan nak yang besar ke. Toleh kiri sikit je lagi untuk dapat sunnah Nabi. Takkan sebab tu kita tak tahan. Kecuali kalau bila tempat tersebut kita nampak orang kata wajib 2 kali, maka kita tunjukkan bahawa sekali itu yang itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak buat. Itu lain hujah kita, alasan kita untuk nak ajar orang bahawa yang wajibnya sekali. Tapi kalau kita sengaja tinggalkan sunnah Nabi SAW, apa kata Imam Ahmad? Orang yang sengaja tinggal sunnah Nabi tak boleh jadi saksi. Tanpa sebab. Bahkan mazhab Ahmad, siapa yang sengaja tinggalkan bismillah masa wuduk, sentiasa sengaja meninggalkan bismillah dalam keadaan dia sedar, dia akan ditanya akhirat Allah Ta'ala kenapa dia sengaja tinggalkan. Nanti juga kalau kita bagi salib bagi 2 kali, tujuan dia kata itu yang sunnah. Kalau nak buat sekali, apa tujuan dia? Kita ada sunnah Nabi tu bukan selalu kali kita buat. Saya sekali dah jawab, dah selesai masalah. Haji kata, boleh tak kita buat sekali? Saya kata, boleh sekali saya jawab tadi lah. Tapi sekali lagi, jangan dibuat sentiasa supaya nanti orang ingat yang satu tu yang asal. Nanti orang ingat yang satu tu yang asal, sebenarnya yang 2 tu yang asal. 1 dan 2 tu yang asal. Okay? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Okay? Mak Zahiri ni, Abu Daud Al-Zahiri, mereka ni suka pakai pada zahir hadis. Kalau Nabi wajib kan wajib lah. Siwak wajib, Nabi perintahkan maka wajib. Bila asal Nabi perintah je semua wajib. Kecing berdiri haram. Macam tu, dia terus ambil zahir hadis. Bila larangan haram je. Sedangkan larangan tu larangan bersifat makruh, larangan bersifat adab. Allah Ta'ala al-Sawab. Sebulannya bagi salam 2 kali lah, habis itu sunnah Nabi SAW. Okey, berdoa sebelum salam. Ini pula bab seterusnya, fasal ad-du'a qabla salam, qabla taslim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi fayaqul, Nabi sallallahu biasa berdoa dalam salatnya, saya mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini lafaz dia lain sikit ya. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta lindung daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil Masiihid Dajjal, aku minta lindung daripada fitnah Masiihid Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku minta lindung daripada fitnah yang hidup dan yang mati. Dan aku minta berlindung Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, aku minta lindung daripada dosa dan hutang. Namun lafaz yang lebih masyhur, yang sabit, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung padamu dari siksa kubur. Dalil bahawa siksa kubur itu ada. Bukan seperti mazhab Mu'tazilah, mazhab akal, mengatakan azab kubur tak ada. Begitu juga mazhab Batiniyah, Ibn Sina mengatakan tak ada azab kubur. Tapi kita isbatkan azab kubur. Hamba berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, iaitu fitnah Dajjal yang besar akhir zaman nanti. Ni kita bincang minggu lepas kan, ada abang tanya, tak ada, tak main ni. Minggu lepas dia tanya apa maksud Al-Masih. Al-Masih tu maksudnya musihat ainuh, yang matanya sebelahnya telah dibutakan. Dajjal maksudnya, kata asal Dajjal syai', iaitu dia mengubahkan benda yang betul jadi salah, salah jadi betul. Itu maksud Dajjal lah.
Orang yang buat itu panggil dajjal lah. Benda yang betul nampak salah, dia nampakkan benda yang betul nampak salah, atau benda salah dia buat, dia ejas bagi orang nampak ramai nampak benda itu betul. Ini dajjal. Itulah perawi hadis yang bawa benda buat perangai macam ni, ulama kata fahuwa dajjal. Dia ni dajjal. Tu Melayu pun dia ni buat berdajjal kan. Buat berdajjal ni ya. Betul. Tapi biasa buat berdajjal tu buat jahat ya. Dan dajjal kita sebut dajjal ada dua, dajjal besar, dajjal kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada dajjal kecil. Yaz'umu annahu nabi. Mereka mendakwa bahawa mereka itu nabi. Dajjalun dajjal 30 orang dajjal. Dan yang sahih akan keluar 30 orang dajjal. Ini dajjal kecil lah, sudah dajjal besar tu. Kulluhum yaz'amu annahu nabi. Setiap orang daripada mereka mendakwa mereka itu nabi. Wa ana khatamun nabiyyin walaysa nabi ba'di. Dan akulah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi selepasku. Dajjal. Allah. Dajjal lain juga, dajjal lebih kecil dajjal 30 tu ialah pembawa hadis-hadis palsu. Yang Nabi sebut dalam Sahih Muslim, dajjalun kadzabun ya'tunakum bi ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kata Nabi SAW, akan datang pada umatku nanti dajjal-dajjal, penipu-penipu yang bawakan kepada kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar, wahai sahabat, dan bapak-bapak kamu tak pernah dengar. Maksudnya sahabat tak pernah dengar. Dia bawa hadis palsu. Dan yang ketiga ni yang paling ramai. Dan dajjal yang ketiga ni biasanya berjanggut dan berserban. Tak maaf sebut. Dajjal yang ketiga ni biasa berjanggut, berserban, berkopiah macam saya rupa dia. Cuma ada yang kurus, ada yang gemuk-gemuk. Mereka ni bawa hadis-hadis palsu. Okay? Seperti hadis, siapa yang menyebarkan kebaikan Zulqaidah maka pahalanya sekian dan sekian. Ini hadis palsu. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga dengan yang kita baca dalam YouTube yang pelik tu kan. Siapa mendatangi isteri dia pada malam 14 dapat anak LGBT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang suami seorang lelaki, dia dengan bini dia pada malam 14 hari bulan tiap-tiap bulan, nanti anak yang lahir tu gay, pondan, lesbian, LGBT. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dia berdalilkan pula. Sebab itulah Nabi suruh puasa pada siangnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tu dah dikenal pasti dah, alhamdulillah. Dah dapat didetect siapa dia. Okey, cerita lain. Ini dajjal. Jadi dajjal ada tiga lah. Dajjal yang besar tu, yang kedua dajjal mengaku nabi, yang ketiga dajjal yang bawa hadis-hadis palsu. Tiga dajjal. Jadi kita minta lindung daripada Allah Taala, minta lindung dari tiga dajjal. Lepas tu siapa yang baca doa ni selalu, insya-Allah selamat. Lepas tu saya kata Tawus bin Kaisan itu ulama tabi'in yang terkenal. Dia kata apa? Kalau anak dia tertinggal baca doa ni, dia akan suruh anak dia qada salat sembahyang balik. Masya-Allah. Punyalah nak suruh anak dia jaga doa ni, jangan tinggalkan langsung. Itu Tawus bin Kaisan. Wa a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Ini saya dah huraikan juga pada kuliah lepas dengan ringkas, iaitu aku minta lindung daripada fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang mati, iaitu benda yang menyusahkan kita selepas kematiannya. Sama ada benda yang menyusahkan kita itu benda dalam masalah dunia atau masalah agama. Fitnah orang yang mati, contohnya dia meninggal dalam keadaan harta yang tidak difaraidkan dengan betul, contohnya, atau diwasiatkan dengan cara yang salah, lalu susah kita nak betulkan balik dia punya wasiat. Wasiat nak melibatkan mahkamah apa semua. Itu fitnah orang yang dalam masalah dunia. Dia meninggalkan masalah-masalah dunia kepada kita. Itu fitnah yang orang yang mati. Ataupun meninggalkan masalah agama. Fitnah yang orang mati, iaitu seperti matinya sebagian-sebagian ahli bid'ah yang masih lagi bid'ahnya kekal sampai zaman sekarang. Bid'ah Jahm bin Safwan, bid'ah Abdullah bin Sabah, bid'ah orang Syiah kan, bid'ah Khawarij.
bid'ah Al-Arqam masih kekal sampai sekarang. Ataupun yang mati itu membuat satu maksiat yang sampai sekarang kekal maksiatnya, sebab dia adalah pengasas maksiat tadi. 5 gotong dah mati belum? Okey kan? Okey judi tu. Sekarang masih lagi fitnahnya kekal sampai sekarang. Ini kata fitnah yang mati. Dia dah mati dah, tapi fitnahnya masih lagi ada, berjalan lagi. Fitnah orang yang hidup, sekarang kiri kanan boleh jadi fitnah. Yang Nabi Umar kata, siapakah ahli sahih Muslim, siapakah di antara kamu menghafal hadis berkenaan dengan fitnah? Maka ramai kata, memang kami hafal pun. Fitnah jiran, fitnah isteri, fitnah anak. Umar kata, bukan hadis ini aku nak fitnah yang besar, yang datang seperti kamaujil bahr, yang seperti ombak laut yang luas, yang besar, yang makan kita. Hudzaifah al-Yaman kata, aku hafal. Maka kata, berbahayalah kau dan bapak kau dapat anak macam ni. Kata, hafal hadis berkenaan ini. Yang fitnah yang tadi tu, tukaffiruhas salah was-siyam was-sadaqah. Dia kata yang fitnah-fitnah yang hidup ni biasanya boleh dihapuskan dosa-dosanya dengan puasa, salat dan sedekah. Apa maksud fitnah tadi? Yalah, kadang-kadang orang sebelah kita buat fitnah, sebab kita terganggu. Ringtone dia keteng lagu pengpau mana lah, lagu disco, Allah, fitnah telinga kita. Terkena fitnah lah tu. Fitnah. Bawah ni fitnah lah, bawah ni. Nak lalu je terpaksa lalu arak, terpaksa lalu perempuan seksi. Tak pergi kuliah ni dengan Zadul Ma'ad. Kan nampak perempuan skirt pendek, Masya Allah. Fitnah. Fitnah lah tu. Fitnah televisyen, fitnah. Dulu lepas isyak balik, boleh baca kitab, boleh ngaji, boleh dengan isteri kita. Masa rumah tak ada istro dulu, lepas isyak main ngaji, main kita tadarus sekejap. Ini balik rumah tak tadarus lah, tengok dulu Hindustan, Badshah, contohnya. Fitnah handphone, fitnah Facebook, fitnah. Dulu dengan isteri kita kalau makan boleh sembang khabar macam mana ke office. Sekarang tak ada tunggu makanan tu, masing-masing pegang handphone masing-masing. Fitnah. Anak fitnah. Cucu fitnah, mesti di sekolah nampak? Fitnah ni. Cucu fitnah. Tak ada cucu boleh pergi kelas. Harus kena jaga cucu. Anak kerja, cucu tak sekolah. Fitnah. Tapi sikit jaga anak, wajib mak dia yang jaga. Tak patut bagi kat nenek jaga. Kecuali kalau nenek dia kata bolehlah jaga kerja apa semua, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Bukan saya kata haram. Saya ulama kata haram. Tapi saya kata fitnah tadi. Kalau tak jaga boleh pergi kelas, tapi jaga tak boleh pergi kelas, fitnah. Fitnah lah contohnya. Dengan online tak ada masalah. Okay. Online pun kadang-kadang fitnah. Dia buka nama tu, tepi tu keluar iklan-iklan, ada klik. Apa cerita ni? Nampak ni bergaduh artis dengan artis, klik tengok ni dulu. Fitnah. So tak nak dengar kuliah sejam tu jadi 3 jam. Kejap lagi ada Chelsea seri malam tadi, tekan dulu. Siapa skor, tekan lain, bola sepak lagi. Kita pun pernah rasa benda tu. Fitnah hidup. Semua fitnah. Kadang-kadang orang jiran fitnah, dia sapu sampah, dia tolak sapu sampah kat rumah kita sikit, dah hati jadi panas, dah nak bergaduh. Lepas tu asal jumpa dia je, nampak muka dah lain. Maka ini fitnah. Dah cukup, ini fitnah hidup. So Allah Ta'ala melarikan fitnah ini. Wa Allahumma inna a'udzubika minal ma'tham, dosa dan maghram, hutang, makruf. Terkadang Nabi SAW baca dalam salatnya, Allahumma ghfirli dhanbi wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Allahumma ghfirli dhanbi, ya Allah, aku ampunkanlah dosaku ya Allah. Wasi'li fi dari, luaskanlah kuburku nanti ya Allah. Kediaman ini boleh maksudnya kediaman di kubur atau kediaman di akhirat kelak. Seperti Nabi SAW kata, wa nawwir lahu fi wa wasi' lahu qabrahu
wa nawwir lahu fihi. Bila Abu Salamah meninggal, Allahumma ighfir li Abi Salamah, atau ampunkanlah Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah darjatnya di kalangan orang yang mendapat hidayah. Wafsah lahu fi qabrihi minal ghabirin, maksudnya jadikanlah dia termasuk orang yang bagus, ghabirin. Dan wawassi' lahu qabrahu wa nawwir lahu fihi, dan luaskanlah kuburnya. Wawassi' wa nawwir lahu fihi, dan cahayakanlah kuburnya. Memang tak ada dalam tu, itu cerita doa orang meninggal. Ini solat. Saya nak bagi dalil bahawa dar itu dar. Kan kita doa meninggal juga kita minta wadaran khairan min darihi, kan? Dan rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Jadi rumah sini maksud boleh bawa maksud kubur, dan juga boleh bawa maksud akhirat. Apa lagi dalil? Masa kan kita bagi salam, assalamualaikum ya ahli dar. Kita kata assalamualaikum ya ahli kubur. Kan? Ya ahli dar, wahai penduduk kampung ini, bandar ini. Sebab tu bila orang tanya, ada satu ulama dulu, tunjukkan aku kampung yang ramai, yang penduduk sentiasa bertambah. Ulama tu buat pergi ke kubur, ni penduduk sentiasa bertambah. Okay. Jadi nak buat investment, kat mana aku nak buat perniagaan yang paling bagus sekali, mana penduduk sentiasa bertambah, ramai orang, sekali dia buat ke kubur ni. Tak pernah kurang-kurang penduduknya. Jadi buatlah bisnes untuk kubur ni. Nangis dia, insaf. Sebab tu Allah Ta'ala, tijaratun la bai'un, tidak akan ada kerugian, kan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak tak tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Okey, kamu beriman kepada Allah, berjihad berjalannya dengan harta dan jiwa kamu. Sebab itulah kita mengaji je kena berjihad, balik kena berjihad. Dan maratibul jihad, kata Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad juga, jilid yang ke-7. Maratibul jihad, martabat jihad ada 7, ada 13. Dan jihad ke atas diri kita ada 4. Mengaji, amal, sampaikan, sebarkan. Sabar di atas jalan tadi. Maratibul jihad ada 4 dalam untuk jihad pada diri kita. Jihad luas, ada jihad untuk diri, jihad lawan syaitan, jihad lawan munafik, jihad lawan kafir. Betul, ada 13. Jihad pada diri 4, jihad lawan syaitan 2, jihad lawan munafik 4, 2, 6. Lepas tu jihad pada orang munafik 4, jihad lawan kafir 3. Maratibul jihad yang 13. Namun yang 4, yang diri kita start dengan diri kita dulu. 4, belajar, alhamdulillah, tuan-tuan berjihad untuk hadir pada hari ini. Yang kedua, amal. Yang ketiga, sebarkan. Tak cukup mengaji sendiri, syok sendiri, datang kuliah tiap minggu. Lepas tu, kena sebarkan. Yang keempat, bersabar ke atas tiga-tiga tadi. Bersabar mengaji, sabar amal, sabar sebarkan. Okey. Ini dalilnya surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa segala manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Itu beriman mestilah dia belajar, beramal soleh, bernasihat-nasihat dengan hak, dan bernasihat-nasihat dalam kesabaran. Maksud ini maratabil jihad. Ini niat jihad start dengan ni dulu. 4 ni dulu. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkatilah pada apa yang kau rezekikan kepadaku. Barakah ni barakah, maksud karatul khair wa thubutu, berterusan kebaikannya. Barakah pada rezeki kita. Maksudnya dengan rezeki tadi kita dapat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Ta'ala sebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak-banyakkan harta itu telah melalaikan mereka hingga mereka dapat sehinggalah mereka masuk dalam kubur. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, dia kata, apa saja harta yang kamu kumpulkan bukan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan termasuk dalam ancaman ayat tadi, iaitu berbanyak-banyakkan harta itu telah melalaikan kamu sehinggalah kamu masuk dalam neraka. Kalla saufa kubur, kalla saufa ta'lamun, sesungguhnya kamu akan pasti mengetahui apa yang kamu akan hadapi nanti. Thumma kalla saufa ta'lamun, kalla ta'lamun ilman lakin la tarawunnal jahim, kamu akan lihat neraka yang jahim. Sekarang juga bila SAW membaca Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ini penting. Ya Allah Tuhanku, aku mohon keteguhan kepadamu di dalam urusan.
Keteguhannya apa? Keteguhannya itu al-istiqamah dalam setiap urusan. Apa maksud istiqamah dalam setiap urusan? Sentiasa mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah dalam setiap urusan. Itu kata Nabi, as-sabat fil amr. Sentiasa berada di atas jalan tauhid. Sebagian tafsirnya kata macam tu. Suatu kata Nabi SAW, was'alu lahu at-tathbit. Bila orang meninggal, mohonlah kepada Allah, semoga Allah menetapkan dia dalam kubur. Menetapkan apa ni? Ya, jadi boleh jawab soalan-soalan tadi. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah Ta'ala akan menguatkan ke atas orang yang beriman bil qawli thabit, dengan kata-kata yang benar, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini dimaksud dengan qawlan sadida. Ia dimaksudkan oleh Allah Ta'ala qawlan sadidan, yang kita baca kan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Iaitu berkata atas dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini kita nak al-thabat fil amr. Lepas tu Sufyan bin Abdullah, yang kita baca hadis 40 tu, kata Rasulullah, umur aku dah tua apa semua, bagi aku satu nasihat yang aku takkan tanya lagi dah orang lain melainkan kau saja. Qul amantu billah thummas sambung. Qul amantu billah thummas. Dua usul kata lagi je. Thumma astaghfirullah. Qul amantu billah thumma istaqim. Itu istiqamah lah. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah lah. Dia perkataan istiqamah itu saya dah sebut dalam kuliah-kuliah lepas. Istiqamah itu orang silap faham dengan makna konsisten melakukan sesuatu amalan. Istiqamah main basikal tiap Ahad. Contohnya. Itu dari segi bahasa mungkin benar. Dari segi syarak, istiqamah itu sentiasa berada di atas syarat syariat Allah, atas syarak Al-Quran dan Sunnah, itu istiqamah. Betullah hadis tadi pendek dia punya lafaznya, tapi paling susah nak diamalkan. Istiqamah ketika mengajar, nak kena niat, nak kena jaga. Istiqamah ketika keluar, mata kena jaga. Istiqamah ketika bersembang, mulut kena jaga. Istiqamah ketika menghadiri kelas, adab kena jaga. Istiqamah bersama dengan suami isteri, kena jaga hukum hakam. Bukan senang. Itu as-sabat fil amr. Kita minta Allah Ta'ala tetap kita sabat. Dan sabat ini ketika fitnah dan ketika bukan fitnah. Ada setengah orang yang sabat ketika zaman macam sekarang ni, tengah aman, dia tetap berpegang sunnah. Bila dicabar sedikit, orang bagi dia acah sikit, ustaz, kalau ustaz cakap macam ni, elon kena tarik, terus dah ubah. Tak sabat. Tak sabat. Nak buat kundi kahwin, mak inilah kundi kahwin saya punya. Dah tak sabat dah. Okeylah, tak apalah. Janganlah ini, biarlah dia kahwin dia. Ni anak perempuan kita yang last. Satu-satunya anak perempuan kita, apa salahnya kita buat grand-grand sikit. Grand tak ada masalah. Apa masalah grand? Masalah melanggar syarak. Tak sabat fil amr. Tapi bila buat lain, buat solat dia sabat. Masya Allah. Tanya Dr. Basit lah. Sa'ali lah. Bila tak masuk semasa masuk pengantin masuk tu selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tanya Sa'ali lah, saya tak tahu. Allahu a'lam. Wal azimata ala rusydi, dan kekuatan di atas petunjuk. Dah ada atas petunjuk pula, tapi tidak ada azimah, tak ada kekuatan nak buat. Dah dapat belajar Zadul Ma'ad, dah sampai nak khatam dah kitab nombor 1, tapi tak ada al-azimah. Tu syurutul amal. Kata Syekh Al-Hakami, syurutul amal 3. Biasa kita dengar 2 kan, iaitu mesti niat yang betul, mesti ikhlas. Niat betul itu ikhlas lah. Yang kedua ikut sunnah Nabi. Tapi Syekh Al-Hakami, Al-Hafiz Al-Hakami, dia tambah satu lagi. Apa dia? Al-azimah, azam yang kuat. Itu juga Syekh Abdul Wahab dalam kitab dia 7 kewajipan kita kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dia kata selepas
mengaji al-azimah. Ada orang nama azimah sini? Maksudnya dia kena azimah, dia kena sentiasa ada azam yang kuat. Sebab syarat amal tu nak jadi, dia kena azam. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam di sini bukan azam Melayu, faham? Azam Melayu saya berazam, itu lain. Al-azimah itu ialah kehendak yang kuat di dalam diri untuk buat benda tersebut. Itu al-azimah. Lepas tu kata kekuatan pada ar-rusydi. Lepas tu kata Ibn Qayyim dalam kitab lain, dalam kitab apa, Allahumma salli ala Muhammad, apa tu? Iqtida. Madarijus Salikin. Madarijus Salikin bila sebut hidayah itu ada 6. Yang kedua hidayah, iaitu dah dapat hidayah ar-rusydi tadi, kekuatan untuk buat ar-rusydi. Itu juga taufik daripada Allah SWT. Sebab ada orang dapat ilmu yang banyak tapi tak ada kekuatan nak amal. Belajar pasal tahajud tapi tahajud tak buat. Belajar tahajud, hadis semua hafal berkaitan tahajud, ayat Quran hafal, tapi tak boleh buat tahajud. Maka ini tak ada azimah, tak ada kekuatan untuk melakukan tahajud tadi. Itu kita kena mohon kepada Allah. Ini juga hidayah. Ini juga 6 martabat al-hidayah. Yang pertama, diberikan taufik pada Allah untuk dapat ilmu yang betul tadi. Itu maksudnya, itu hidayah yang pertama. Yang kedua, diberi taufik kepada Allah, daripada Allah untuk buat benda itu tadi. Yang ketiga, diberi taufik pada Allah untuk kekal dalam perbuatan tadi, istiqamah pula. Yang keempat, diberi taufik oleh Allah SWT untuk mati di atas jalan tadi. Yang keempat, yang kelima, diberi taufik kepada Allah SWT di atas jalan sirat al-mustaqim. Banyak. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim tiap-tiap hari. Faham tak? Al-azimah ni, jadi kita minta wal azimata ala rusydi was'aluka syukra ni'matik. Aku mohon kepada bersyukur di atas nikmat kamu. Syukur ada 3 syarat. Apa syarat syukur? Ini biasa dah. Saya datang kelas Riyadhus Salihin, kelas ustaz ni dah lalu dah bab syukur ni rasanya. Syarat syukur ada berapa? Syarat syukur. Nak khatam dah kitab nombor 1 ni. Syukur, syarat syukur. Syarat syukur tahu sebenarnya tapi lupa. 3, apa dia? Syarat syukur ada 3. Pertama, iktiraf dalam hati bahawa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang tidak mendatangkannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengiktiraf. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan dengan mulut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga, iaitu menggunakan nikmat tadi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah syukur, iaitu kita gunakan nikmat itu atas perintah Allah SWT. Dan perintah Allah Ta'ala yang paling tinggi apa dia? Tauhid. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit daripada hamba-Ku menjadi orang yang bersyukur. Sedangkan orang ucap alhamdulillah ramai tak? Ramai. Orang ucap alhamdulillah ramai. Tapi nak jadikan orang yang bersyukur tak ramai. Betul Allah Ta'ala wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit daripada hamba-Ku bersyukur. Maksudnya dia gunakan nikmatnya pada bukan perintah Allah, dan dia syirik kepada Allah contohnya. Tak ikut sunnah Nabi SAW, meninggalkan sunnah dengan sengaja, membuat bid'ah. Maka dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala lagi. Kan? Bila dia buat satu maksiat, dia mengucapkan alhamdulillah. Ada ke ustaz buat maksiat cakap alhamdulillah? Itu pandai sini, buat contoh sini. Saya tak nak buat contoh sini. Dia buat maksiat, alhamdulillah. Dia buat lompatan, dia masuk terjun, kan dia pakai macam tu kan. Lepas terjun dapat 10 angkat. Alhamdulillah, semua bagi 10. Ya betul, alhamdulillah, betul lah. Tapi sebenarnya kamu sedang bermaksiat kepada Allah. Kan? Alhamdulillah, album saya yang ke-10 dah diterbitkan. Tak boleh. Wa husna ibadatik. Cantik. Dan dapat bukan memperbaiki ibadah kepadamu sebenarnya. Sebenarnya ialah dapat membuat sebaik-baik ibadah.
husna ibadah, dapat mencantikkan ibadah. Dan cantiknya ibadah tu dengan sunnah Nabi SAW. Cantik kat sini. Bagi kita mohon kepada Allah, dapat kita buat yang sunnah. Yes, wa husni ibadatik. Nampak? Sebab wa husni ibadah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cantik. Sebab tidak akan ada orang dapat bersyukur kepada Allah dengan nikmat, dengan benar, dengan cara yang benar, melainkan dia husna ibadah. Cantik. Sebab tu susunan dia disebut syukur, baru disebut ibadah. Sebab tak ada orang yang dapat bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar, melainkan dia ada husn al-ibadah. Was'aluka qalban saliman. Yang belajar dengan Ustaz Kariman, qalbun salim sampai khatam. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat tak akan bermanfaat harta dan anak, melainkan orang datang kepada Allah dengan qalbun yang salim. Mana qalbun salim? Siapa nama dia Salim sini, atau suami nama Salim? Bukan Salam, Salim. Salim maksudnya kita bagi salam, Assalamualaikum. Jadi isim fa'il kepada salam, salam juga itu asdar dia. Salim ialah orang yang sejahtera. Sejahtera hatinya. Sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada bid'ah, sejahtera daripada nifak, sejahtera daripada susunan dia tu. Sejahtera daripada kufur, sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada nifak, sejahtera daripada bid'ah, sejahtera daripada maksiat, sejahtera daripada akhlak yang buruk. Itu susunan tu kena jaga. Kalau kita faham ni, itu tujuan kita hidup dalam dunia ni, membersihkan jiwa kita daripada 5 benda ni tadi. Daripada syirik dan kufur, daripada nifak, daripada bid'ah, daripada maksiat, daripada akhlak yang buruk. 5 benda. Jadi setiap hari ihris, berusahalah kita kepada nak membersihkan 5 benda ni. Bersihkan jiwa kita daripada syirik, bersihkan jiwa daripada nifak, bersihkan jiwa daripada maksiat, bersihkan daripada bid'ah, bersihkan daripada akhlak yang buruk. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan, dengan lisan yang benar. Sebab lisan ialah kunci kepada amal. Tidak akan istiqamahnya badan, melainkan istiqamahnya lidah. Hati takkan jadi istiqamah, atau lidah takkan jadi hati, lidah takkan jadi istiqamah, melainkan istiqamahnya hati. Begitu juga sebaliknya. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku mohon kebaikannya apa yang kau ketahui ya Allah. Maksudnya ada benda yang baik yang aku tak tahu. Kata aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan tadi. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada kejahatan yang engkau ketahui, yang aku tak ketahui. Kadang-kadang kita tak tahu benda yang jahat, tapi Allah Ta'ala jauhkan kita, alhamdulillah. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon kepadamu ya Allah apa yang engkau ketahui. Baca nota kaki bawah tu. Tak boleh terus dah. Okay. Terkadang beliau SAW membaca saat sujud, panjang cerita dia. Saya nak habis dah. Terkadang beliau SAW membaca saat sujud, Rabbi a'ti nafsi taqwaha, Allahumma a'ti nafsi taqwaha, ya Allah Tuhanku berilah jiwa aku ni takwa ketakwaannya. Apa maksud takwa? Soalan basic. Kalau orang mengaji mesti dapat jawab ni. Yes, salah satu takrifan dia. Ada takrifan yang lagi mantap daripada itu. Satu takrifan yang diberikan oleh para sahabat yang beri. Para sahabat yang berikan takrifan ini. Salin. Ta'atullah ala nurin min Allah yarju thawabullah. Ta'atullah ala nurin min Allah yarju thawaballah. Taat kepada Allah di atas cahaya daripada Allah,
kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah. Apa benda Ustaz cakap ni? Maksudnya dia taat kepada Allah atas petunjuk Allah, maksud ikut Quran dan Sunnah, kerana mengharapkan ganjaran Allah. Cantik. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah macam mana? Sebab ada semua nak taat Allah. Yang duk berzikir terlompat-lompat pun nak taat Allah juga. Tapi ala nurim min Allah. Di atas cahaya, di bawah cahaya yang petunjuk Allah. Maksudnya kita taat Allah bukan taat pandai-pandai sedap-sedap kita, bukan. Taat Allah di atas petunjuk Allah. Yarju, tujuannya apa? Yarju thawab Allah, nak dapat ganjaran Allah. Bukan setakat itu je. Wa tarku ma harramallah, ataupun meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Ala nurim minallah, di atas petunjuk Allah. Yarju thawab Allah, mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala juga. Maksudnya apa? Meninggalkan benda yang Allah Ta'ala haram di atas petunjuk Allah. Maksudnya kita tak boleh kata ini halal, ini haram, meninggal atas petunjuk Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadha halal wa hadha haram. Jangan kamu ikut perangai, jangan ikut lidah kamu yang berdusta itu, kata Allah Ta'ala. Jangan kamu mengatakan hadha halal, hadha haram. Yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Kamu kata ke atas Allah Ta'ala dengan berdusta. Raibina haram sebab buat daripada anggur, contohnya. Yang ni adalah kedustaan. Maksudnya kita kata ya taqwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkan dia. Bersihkan apa? Tu rujuk pada mana? Nafsu, jiwa tadi. Nafsu tadi. Maksudkan nafsu tu boleh dikotorkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu qalbin ushribaha nukita fiha nuqtatun sauda. Mana-mana hati yang ambil fitnah tadi kan, fitnah tadi, dia minum ushribaha, dia minum fitnah tadi. Maksudnya dia buat fitnah tadi. Nukita fihi nuqtatun sauda, ditulis pada hatinya tumpuk yang hitam. Ayyu qalbin ankarha nukita fihi nuqtatun bayda. Mana-mana hati yang mengingkarinya, menolakkannya, maka hatinya akan dicop dengan cop yang putih. Hatta yasiru ala qalbain. Dia kata apa? Ada dua hati putih, mislus safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hatinya putih, bersih, tak akan beri kesan kepadanya mana-mana fitnah pun. Ma damatis samawati wal ard. Macam mana dunia pun, dia letak kat Amerika ke, letak dekat Brazil ke, dia letak dekat mana-mana, macam tu hati dia bersih. Tapi ada satu lagi hati pula, sauda murbadda kalkuzi mujakhia, seperti buntut periuk hitam yang diterbalikkan. Dia akan apa dia? Akan terima apa yang hawa nafsu dia nak, dan dia engkar apa yang hawa nafsu dia tak nak. Dia akan hanya ikut apa hawa nafsunya saja. Ini fitnah. Hadis Nabi SAW di Sahih Muslim. Itu kita kata minta wazakkiha, menyucikannya. Anta khairu man zakkaha. Nampak? Menyucikan hati tadi, dia patah balik kepada takwa tadi. Nampak tak? Tak tu beri aku takwa dan bersihkannya. Maksudnya nak membersihkan jiwa ialah dengan takwa tadi. Yang takwa mesti ala nuri min Allah. Kalau kita faham doa ni betul-betul, kita akan jadi sesat pun. Kita tak akan menyucikan jiwa dengan pergi ke gua, tak akan menyucikan jiwa dengan pergi buat benda-benda pelik, tak akan menyucikan jiwa dengan benda-benda yang Nabi SAW tak ajar. Anta waliyuha, engkaulah wali, engkaulah penjaga hati-hati. Wa maulaha, dan pemilik hati tersebut. Lepas Allah Ta'ala lah pemilik hati. Lepas Nabi SAW disebut qalbul al-mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala akan pusing macam mana Allah Ta'ala nak. Insya'a aqamah. Kalau Allah Ta'ala nak jadi, dia jadikan hati itu lurus. Fa insya'a azaghah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala pusingkan hati tersebut. Na'udzubillah min zalik. Saya muqallibal qulub, sama juga. Fa insya-Allah kita hati-hati. Lepas tu kita kena minta kepada pemilik
sang pemilik hati. Sebab itulah menjadikan hati itu tenang bukan dengan benda yang kat dunia ni. Anda boleh tempah tiket duduk kat hotel yang paling hebat sekali dalam dunia ni, Palace of Golden Horses ke apa ke, tapi itu takkan memberikan jiwa anda ketenangan. Sebab Allah Ta'ala lah Maula, Al-Wali wal Maula, dan dia yang menjaga hati kita tenang, tidak dapat menenangkan jiwa melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tapi doa itu bagus. Tapi kalau kita doa itu kita tidak dimudahkan, tapi apa pula doa yang kita minta yang termasuk golongan yang tanpa hisab, kita minta yang dimudahkan. Oh, bagus. Puan Zuhara ditanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh tak ya Allah, aku mohon doa, ya Allah, aku hisabkanlah aku dengan hisab yang ringan. Tapi bertentangan tak dengan doa kita mohon kepada Allah agar kita tidak dihisab? Tidak bertentangan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Okey? Maka mereka itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nabi SAW ada hadis yang sahih berkata, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang hisabnya dibincangkan maka dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala sebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan? Nabi kata, innama dzalika ird. Sungguhnya itu adalah ird, sekadar bentangan saja, bukannya hisab. Innama dzalika ird, dia bagi saja. Maka dia seumpama tak dihisab sebenarnya. Inna dzalika ird. Maka tak bentangan doa jadi dengan kita minta Allah Ta'ala jadikan kita tak di golongan yang tak dihisab oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam.